tengok Dah. Okay, dah. Dah kan? Sekejap korang tu. Alright. Hang dah tag kan? Okay, so tak payah share kot. Okay, kita dah live. Tunggu jap 2 minit macam tu. Kita dah live. Tunggu jap 2 minit macam tu. Kita dah live. Okay. Kita mula. Boleh. Kan Okay, tunggu orang masuk. Biasa macam mana? boleh tengok masuk boleh. Kalau tengok yang orang komen dekat Facebook lah. Okay. Okay, hai Tuan Andy. Oh, ramai mana ni? Cik Puan Rosita. Oh, dia tengok kat sini. Tengok kat situ. Tuan Zulfaka. Okay. Kita welcome dulu yang lain masuk sementara nak start kan. Kita dah ada 11 orang. Okay, bagi yang menonton live malam ni, sebelum tu boleh tak tolong minta yang lain share live ni, sebab malam ni saya bukan seorang, saya dengan Tuan Faiz. Okay. So saya nak welcome anda semua untuk berada di Facebook Live sampai habis. Okay, malam ni saya difahamkan oleh Tuan Faiz nak share benda yang sangat menarik. Menarik ke? Menarik bagi saya. Okay, selamat malam semua. Selamat malam. Hai Tuan Andy, selamat malam. Okay, minta tolong share ramai-ramai, kita support perkongsian untuk malam ni. Okay, so kita mulalah Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya kenalkan di Facebook saya malam ni perkongsian berkenaan dengan topik bisnes borong China bersama dengan Tuan Faiz. Okay, yang merupakan orang kata apa pemilik Akademi Borong China dan juga MyWow. Okay, so Tuan Faiz, sebelum tu saya pun nak kenal lagi dengan Tuan. Boleh tak kongsikan sikit pengenalan lah. Okay, siapa Tuan dengan orang yang tengok live kita malam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Semua dah settle tarawih kot kan. Saya rasa saya je yang tak settle lagi tarawih ni sebab ada kat office ni. Malam ni lewat sikit lah sebab ada jemputan daripada Dila sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih atas jemputan malam ni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz bin Zakaria. Saya merupakan Managing Director dekat Mindtrade Semerhat ataupun orang lebih kenal dengan nama MyWow lah. Dan apa yang kita buat dekat MyWow adalah kita kongsi dengan usahawan, dengan orang-orang yang nak jadi usahawan dekat luar sana untuk membeli barang daripada China. Kita train lah macam mana nak beli barang daripada China, nak buat bayaran dekat supplier, and then kita uruskan logistik pembelian mereka, hantar barang daripada China ke Malaysia. Basically itu apa yang kita buat lah. Dalam bahasa yang mudah, kita ajar orang beli, cari barang dekat China, macam mana nak beli, hantar dekat warehouse MyWow dekat China, and then kita akan ship ke Malaysia. Itu serba ringkas, 3 poin dia. Itu je berkenaan MyWow. Ringkas. So, orang duk busy macam tu kan, duk busy gila. Saya pula duk minta kongsi pula malam ni. So, terima kasih banyak-banyak lah sebelum tu. Ada masa selama malam ni kita live selama 45 minit sahaja. Sekarang dah ada orang yang menonton 24 orang. Terima kasih bagi yang menonton. Minta tolong share perkongsian daripada Tuan Faiz malam ni.
Okay, sama-sama support perkongsian malam ni. Okay, saya invite Tuan sebab saya sendiri nak tahu lebih detail lagi sebab Tuan antara orang yang dekat dengan gelombang COVID-19 yang kita difahamkan COVID-19 bermulanya daripada Wuhan, China. So Tuan antara orang yang selalu ke sana dan selalu ada dekat sana kan. So boleh tak ceritakan sikit pada saya dan orang yang menonton live malam ni macam mana status bisnes Tuan sebelum COVID-19 dan semasa COVID-19 sekarang. Okay. Baik. Jadi pertama sekali saya kena bagi tahu yang saya tak kena COVID lah. Okay. Kali terakhir saya pergi ke China bulan 12 saya pergi, and then bulan 1 pun saya pergi, alhamdulillah. And then saya balik ke Malaysia, dia macam ada simptom-simptom. Ada batuk, suara tak ada apa semua. Lepas tu saya pergi ke HKL buat check up apa semua. Alhamdulillah negatif COVID, tak ada masalah. Jadi saya selamatlah untuk semua orang, jangan risau. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah berkenaan dengan gelombang COVID. Sebenarnya saya sendiri dan tak ada siapa pun jangka perkara ini berlaku dan tak ada siapa pun minta benda ni nak berlaku. Apa yang kita expect di peringkat awal adalah seperti biasa, kelaziman dia setiap tahun kita akan melalui Raya Cina yang panjang. Kalau kata di China ni biasanya dia punya Raya Cina dia 2 ke 3 minggu. Sama je, same goes to our warehouse in China. Kita akan tutup lebih kurang 2 minggu lebih macam tu. Okay, dalam 17-18 hari macam tu. Memang setiap tahun, every year kita expect di peringkat jualan, di peringkat shipping kita, dia akan mengalami penurunan sekitar 40 ke 60% setiap kali masuk Raya Cina sebab kita cuti yang sangat panjang. Tapi apa yang berlaku, Tuhan nak bagi ekstra. Warehouse kita tutup, staff kita semua balik ke kampung, balik ke kampung untuk Raya Cina, dan rezeki dia adalah mereka bercuti panjang sebab terus lockdown in China. Dan daripada 2 ke 3 minggu dia berlanjutan sehingga 8 minggu. Maksudnya sepatutnya kita expect cuti hanya 2 ke 3 minggu, tetapi di China dia berlanjutan sampai dia jadi 7 minggu lebih. Kita letak 8 minggu lah. And then bila dah sana open, China dah start open, warehouse kita dah start buka, tapi tak semua supplier buka lagi kedai. Walaupun warehouse kita dah mula beroperasi dengan SOP yang very ketat. Nak jadi cerita, sambung PKP Malaysia. Kau bayangkan dekat Malaysia 2 minggu PKP, orang Malaysia dah panik. SME semua dah buang staff. Bayangkan kami di Maiwar daripada bulan 1, pertengahan bulan 1 sampai hari ni 7 hari bulan 5, kalau nak ikut lockdown tu, kami lockdown daripada China sampai hari ni, tuan-tuan. So tuan-tuan kalau rasa nak risau tu, fikir 2 kali, bayangkan muka saya lah. Kalau tuan-tuan rasa sangat suffered dengan berapa minggu kita PKP sekarang? 7 minggu lah? 7 Jangan risau tuan-tuan, buka Facebook saya, tengok muka saya, oh Mamat ni kau patut lagi kesian. Dia punya PKP dari bulan 1, tuan-tuan. Itu cerita dia lah, apa yang berlaku. Dan saya terus terang lah, dia memang sangat mencabar, sangat tough lah. Bukan untuk saya saja, terutama untuk tim MyWow lah. Memang sangat mencabar. Dan Alhamdulillah, bila kita dah lepas PKP dekat China, sambung dengan PKP dekat Malaysia, kita masih lagi boleh berjalan lah. So far Alhamdulillah tak ada lagi staff yang terpaksa kita buang ataupun kita potong gaji ke, potong allowance ke, yang tu tak sampai tahap tu lagi lah. Itu lah cerita dia. Dan Alhamdulillah, minggu ni, to be honest, saya mampu tersenyum balik, tuan-tuan. Difahamkan macam Tuan ada buat relation dengan supplier dekat sana. So macam mana masa berlakunya COVID, macam mana yang dekat sana nak cool down yang Tuan dekat sini? Macam barang-barang daripada sana apa semua. Itu mainan persepsi ya. Antara benda yang menjadi musuh kepada perniagaan kita, kadang-kadang dia mainan persepsi. Okay, bila China dah buka, okay, selepas 7-8 minggu China dah buka, warehouse dah buka, dah mula beroperasi, kita maklumkan dekat kita punya customer dekat sini dah boleh start buat pembelian barang. Orang masih takut dengan persepsi. Oh, barang dari China selamat ke? Nanti plastik parcel yang sampai tu nak kena jemur dulu ke 7 hari 7 malam?
Nak kena rendam dengan air garam ke? Nak kena letak bawah matahari ke? Nak kena bagi vitamin D ke waktu 8 pagi, 9 pagi kan? Jadi itu mainan persepsi yang menjadi salah satu musuh dalam perniagaan saya lah sebenarnya di peringkat awal. Tapi sama juga macam orang beli face mask lah. Ui, barang daripada China. Dah lah face mask tu datang daripada China. Dah lah COVID pun datang daripada China kan. Saya jawab mudah je. Saya kata face mask yang doktor pakai pun datang daripada China tuan-tuan. Jadi tak perlu risau, frontliner kita pun pakai barang daripada China. Apatah lagi tuan-tuan yang bukan doktor, pakai je lah kan. Kau fikir apa lebih-lebih kan. Jadi in term of hubungan tu, waktu warehouse kita dah buka, tapi masih lagi ada certain area dekat China, ada lagi supplier-supplier yang tidak beroperasi dengan penuh lah. Dan kesan dia dekat Malaysia, ada customer kita nak beli barang, tapi supplier tak buka lagi. Okay? Yang takut tu memang dah takut dah. Yang tak takut nak beli barang, supplier pula tak buka lagi. Itu antara perkara-perkara yang berlaku dan menjadi cabaran kepada saya dan tim saya untuk explain dekat pengguna-pengguna MyWow yang semua dah okay, everything well, boleh shipping, yang COVID-19 tu tak boleh nak hidup dalam tempoh yang lama sebab kita shipping barang tu lama kan. Dia tak boleh hidup atas barang apa semua tu. And then day by day alhamdulillah ramai yang boleh terima, and then dah ramai start shipping baliklah barang-barang mereka. Itulah cerita dia. Okay, so soalan yang seterusnya. Okay, jangkaan tuan, adakah masih ada demand produk ataupun servis? Macam tuan cerita tadi kan, ada benda yang orang ramai takut nak dapatkan produk daripada China kan, benda tu daripada sana kan. So macam mana tuan dari segi permintaan tu, adakah ada lagi permintaan ataupun macam mana permintaan dia semasa COVID? Okay. Macam mana tuan? Perkara yang perlu kita realize lah, by hook by crook kita adalah negara pengimport. Okay? Kita rely barang daripada China, dan apabila persepsi negatif tu dah hilang, para peniaga kita pun dah ada keyakinan untuk beli barang balik daripada China, dan memang sumber kita memang kita boleh kata 80%, 90% datang daripada China. By hook by crook untuk teruskan survival kita, untuk saya, untuk peniaga-peniaga lain pun, memang kita perlu import barang daripada China. Sebab kita Malaysia, kita adalah negara pengimport dan China adalah sumber utama kita. And then apa yang berlaku adalah waktu PKP berlangsung, waktu PKP 1 dia tak nampak sangat tau. Waktu bila dah masuk PKP 2, PKP 3, permintaan tu sangat tinggi. Sebab yang pertama, ramai orang dapat duit ekstra. Okay? Termasuk saya lah, saya pun dapat. Saya bayar tax dekat Malaysia, alhamdulillah saya pun dapat 1,600 saya dapat. Okay. Jadi ada duit ekstra untuk kita belanjakan. Apatah lagi yang ada rezeki ya. Saya anggap benda ni rezeki lah, orang yang dapat gaji penuh, lepas tu dapat bantuan kerajaan, nak jadi rezeki. Waktu PKP dia duduk dekat kampung dengan anak-anak apa semua, tak perlu, lepas tu bank tak payah bayar apa semua. Bagi saya itu satu rezeki lah. Setiap orang ada rezeki masing-masing lah. Dan mereka ni dia dapat rezeki lebih dan mereka belanja pun lebih. Itu sebab duit ni dia sifat dia memang dia cycle lah. Orang ada 10,000 dia akan spend 10,000, ada 8,000 dia akan spend 7,000, 8,000 macam tu. Jadi apa yang berlaku secara yang bagus dia adalah bila kerajaan umumkan bantuan-bantuan yang telah diberikan, ekonomi kita bagi saya dah nampak semakin bagus lah. Dan shipping pun apa yang kita nampak 2 minggu kebelakangan ni dah dia taklah kembali on track macam yang sebelum-sebelum ni. Okay, tapi dia baik untuk kita survive. Okay, dan bagi saya lah, fasa sekarang ni untuk kita punya shipping apa semua, dia berada pada level kau hidup tu kau bagus lah. Itu level dia. Kau dapat hidup, boleh bayar staff, boleh bayar office apa semua, tak adalah extra tu. Dan itu dah cukup bagus lah untuk this moment lah sebenarnya. Okay, so perkongsian yang menarik malam ni kita ada 56 orang. Minta tolong sangat untuk support. 56 orang, kalau seorang, setiap orang share video live kali ni, at least dapatlah bagi sokongan kepada Tuan Faiz dan semualah yang sokongan moral. Bukan saja untuk kami saja, tapi untuk orang yang kat luar sana yang memerlukan sumber-sumber
ataupun orang kata apa, sedikit knowledge berkenaan dengan borong China yang berlaku sekarang ni lah. Saya rasa sebenarnya ramai orang yang tengok ni, sebab saya tengok based on kat situ kan. Ramai orang yang menonton live ni sebab dia nak tahu macam mana saya generate kerugian minggu ni. Minggu ni nak jadi rezeki ya, saya generate kerugian sebanyak 170,000. Allah. Bukan buat untung lah. Minggu ni saya baru buat kerugian sebanyak 170,000. Siapa yang nak tahu? Siapa yang nak tahu macam mana saya boleh generate rugi tu? Benda ni memang agak ngeri lah. Saya secara jujur lah, saya jujur kepada Dila dan rakan-rakan saya yang dekat sini. Sebenarnya saya kali ikut tu petang tadi lepas buka puasa tadi, saya nak message kat Dila sebenarnya saya nak cancel sesi live malam ni. Sebab saya takut saya tak boleh nak berhadapan dengan ramai orang sebab saya baru saja generate kerugian sebanyak 170,000. Dan sejak semalam saya boleh senyum balik lah. Selepas 1 minggu saya tak senyum. Staff saya kalau saya masuk office pun, staff saya takkan tegur saya. Wife saya pun tak tegur saya. Jadi saya baru recovery dengan apa yang berlaku lah. Apa yang berlaku di MyWall sekarang adalah dia minggu-minggu yang agak sukar sebenarnya. In term of shipping, in term of business kita, dan kita baru saja generate kerugian sebanyak RM170,000. Dan itu realiti sebagai usahawan lah. Yang pertama, orang sebut dalam bisnes ni, bila kita mulakan bisnes harus kita letak dalam kepala untung itu rezeki, rugi itu pasti. Itu benda yang perlu ada dalam kepala lah. Dan kenapa saya boleh tercedok lah? Saya boleh tercedok adalah kesilapan teknikal lah. Okay. Ini saya cerita pada awal lah. Saya boleh cerita sikit yang saya ringkaskan sikit lah. Okay, apa yang berlaku adalah sejak 4 minggu lepas kita buka open order untuk face mask. Okay. Yang pertama harus kita faham, benda face mask, benda sanitizer ni benda yang trending. Benda yang macam mana nak cakap? Benda yang hit and run. Okay, hit and run. Perkataan dia adalah hit and run. Okay, hit and run. Pertama sekali 4 minggu yang lepas saya dah boleh saya open order. Saya open full order kepada student-student MyWall. Dan alhamdulillah ada permintaan yang bagus. Tinggi juga, saya beritahu tinggi juga permintaan dia, lebih kurang dalam 35,000 ke 40,000 order kotak. Jadi student-student MyWall bayar dulu apa semua. And then sebelum mereka order, perancangan di peringkat saya adalah saya nak mendahului masa. Okay, saya dah order lebih awal. Saya dah keluarkan modal saya lebih awal untuk order barang daripada China, lebih awal sebelum kita buka full order. And then bila full order tu tamat, waktu tu bukan kita baru submit order dekat China, barang dah siap dah pun. And then bila kita hantar pergi ke custom untuk kita terbangkan barang tersebut ke Malaysia, nak jadi cerita, flight daripada China ke Malaysia biasanya satu hari akan ada lebih kurang 20 ke 25 flight yang bawa barang daripada China ke Malaysia, Malaysia ke China. Flight cargo lah cerita dia. Tetapi apabila diumumkan PKP dekat Malaysia, apa yang berlaku adalah bayangkan flight daripada 20 ke 25 setiap hari tu berkurang menjadi 3 hingga 5 flight saja setiap hari. Jadi pengurangan dia tu secara sangat drastik, jadi menyebabkan orang berebut. Harga shipping sebelum ni 28 yuan untuk 1 kilo, melonjak kepada 38 yuan 1 kilo, last kali melonjak sehingga 48 yuan 1 kilo. Ini benda-benda yang saya tak pernah cerita dekat student saya. Ini untung lah siapa yang ada live malam ni. Apa yang berlaku adalah, sampaikan ada ejen-ejen, broker-broker dekat China, contoh okay, dia ambil mask, dia bawa mask, katalah dia bawa mask 2,000 kotak, dia pergi dekat airport, mereka bid harga. Siapa yang bid harga lagi tinggi, barang dia boleh diterbangkan dulu ke Malaysia. Dan ada dia, ini game, ini black area, dia ada grey area lah dalam dunia shipping yang saya buat ni. Ada orang bayar shipping sampai 80 yuan 1 kilo untuk barang dia terbang dulu ke Malaysia. Okey, benda ni supply and demand. Airline dia tak ada passenger, jadi dia ubah daripada flight passenger AirAsia, Malaysia Airlines, Southern China, dia ubah kepada flight cargo. Bayangkan flight AirAsia, kerusi-kerusi yang kita duduk tu, bayangkan dia letak kotak-kotak emas penuh satu kapal terbang. Flight passenger jadi flight cargo.
dan harga shipping daripada 28 yuan naik 38, naik sampai 46, 48, merepek-repek harga dia sampai 60 yuan, ada orang bayar sampai 80 yuan. Pergi bid, siapa bid higher barang dia akan naik dulu, naik flight dulu. And then barang mereka diterbangkan ke Malaysia. Apa yang berlaku dekat saya adalah, ni benda tak nak jadi rezeki lah. Kita dah plan awal sebab apa Nabi sebut, Faiza azamta fatawakkal ala Allah, ke dalil Quran . Okay, kita dah bersedia awal, kita dah rancang dengan awal, kita dah plan dengan awal, bayaran supplier awal, barang pun siap awal daripada waktu, dan kita dah expect, oh memang aku strike memang saya cakap dengan tim saya, memang kita akan raya awal lah, raya Hindu awal lah, memang kita akan raya puasa memang awal gila lah, baru masuk 1 Ramadan sepatutnya kita dah raya Syawal lah. And then apa yang berlaku, barang kita stuck dekat custom lebih kurang dalam 14 ke 15 hari. Dalam game hit and run, siapa cepat dia menang. Tapi saya, apa yang berlaku adalah barang saya stuck dekat custom China. Daripada Guangzhou, barang tu dihantar pergi ke Shenzhen. Last kali barang tu hantar pergi Hong Kong. Kita tukar banyak cara. Kita nak terbangkan daripada Shenzhen, kita nak terbangkan last kali daripada Hong Kong. Apa yang berlaku adalah flight tu lambat. Dan ini memang betul-betul terciduk, tuan-tuan. Apa yang berlaku adalah saya catat satu flight. Saya catat satu flight AirAsia dan saya bayar lebih kurang 409,000. 409,000 untuk catat satu flight, bawa semua barang yang telah kita order, diterbangkan daripada Hong Kong ke Malaysia. Tuan-tuan, bukan 49,000 tuan-tuan, 409,000. Saya cakap dengan tim saya, untung kita letak tepi, sekarang selamatkan dignity. Selamatkan nama baik MyWow, selamatkan maruah yang ada dekat MyWow. Sebab to be honest, memang damage tu ada, tapi macam mana kita nak kawal the damage dah. Dan memang damage tu memang dah ada lah. Ramai orang yang minta refund bambu kita apa semua. Saya pun bayangkan apa yang berlaku awal-awal Ramadan hari tu. Ada 2-3 kali saya tidur dekat office. Saya, to be honest, saya pun mengalami depression sampaikan pukul ni PKP tak boleh bergerak Tuan-tuan kena ingat, saya duduk dekat Gombak, depan rumah saya pasar Borong Selayang yang ada askar, ada tutup dengan apa? Dawai besi tu kan, kawat tu kan. Sebelah kanan rumah saya adalah Gombak, sebelah kiri adalah Kepung. Semua kawasan yang saya duduk ni, depan Selayang, sebelah kanan Gombak, sebelah kiri Kepung. Semua kawasan rumah saya adalah red area. Saya merisikokan, saya tak kisah risiko-risiko COVID tu. Saya sacrifice, saya datang ke office 10 malam, saya datang sampai ada 2-3 kali saya tidur dekat office memikirkan perkara-perkara yang nak disettlekan ni lah. Dan it's very tough tuan-tuan. Saya beritahu memang bukan tough untuk saya saja, tough juga untuk tim saya. Dan kita menghadapi benda ni yang sangat saya nak mengaji. Dia benda yang mencabar tuan-tuan Dia tak seindah yang tuan-tuan nampak, oh emas sampai 20,000. Weh, tuan-tuan mungkin kira, oh dia ni untung 200,000, 300,000. Tak tuan-tuan. The end of the day, bila kita kalah, barang kita sampai lambat, saya dahulukan dulu customer-customer MyWow yang dah order banyak, kita post kat mereka dahulu. Dan apa yang berlaku, shipping kita yang terakhir sampai minggu lepas, kita ada lebihan stok lebih kurang dalam 15,000 kotak. Lebihan stok 15,000 kotak. By the time tuan-tuan, saya beli barang tersebut almost RM60. Satu kotak modal daripada China sampai ke Malaysia, almost RM60. Dan hari ini tuan-tuan, orang beli barang tersebut dengan harga RM40 porong. Tuan-tuan bayangkan, setiap satu kotak yang kita jual, kita rugi RM20. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu bayangkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan tak tidur malam. Dan saya dah kira semua, total lah. Saya dah totalkan kerugian apa semua. Almost saya kira plus minus lebih kurang dalam 170,000 rugi tuan-tuan. Itu cerita dia, rugi kan. Mana ada semua bisnes untung. Jadi ini memang very tough tuan-tuan, very tough. Saya cakap to be honest memang very tough. Kita melalui hari-hari yang getir, okay? Dan kita dah rancang awal, kita dah susun strategi awal, sepatutnya barang tu dapat lebih awal. Tapi Tuhan, yalah benda ni the end of the day, kita serah dekat Tuhan. Allah yang tentukan barang tu sampai lebih lambat dan tak nak jadi rezeki kita lah. Dan tak raya awal lah. Dan to be honest tuan-tuan, macam semalam pun, kalau saya boleh share dengan tuan-tuan, semalam pun saya settlekan mas saya dekat Shah Alam.
Seminggu ni saya ulang alik ke Shah Alam sebab kita simpan barang tu dekat Shah Alam. Ada emas kita lah yang lebih 16,000 tu, 15,000 16,000 kotak tu. 15,000 16,000 kotak tuan-tuan, bukan 5 kotak, bukan 50 kotak, 15,000 kotak ada dekat Shah Alam, dekat store kita. Dan minggu ni pun minggu yang sangat tough. Hari-hari saya kena game dengan buyer tuan-tuan. Okay. Hari-hari kena game dengan buyer. Semalam broker sampai tapi buyer tak sampai. Semalam saya duduk dekat Shah Alam sampai pukul 10.30 malam. Saya buka puasa minum air tuan-tuan. Dan saya balik rumah sampai saya sampai dekat Gombak lebih kurang pukul 11 malam. Saya terus balik mandi, solat, siap settle tarawih. Saya tidur pukul 12 malam, saya bangun sahur pukul 5 pagi. And then pagi tadi ada lagi pergi ke Shah Alam lagi dan kena kari lagi tuan-tuan dengan buyer. Okay. Dan game hit and run ni dia tak seindah yang tuan-tuan bayangkan lah. Setiap minggu ni hari-hari saya kena game dengan orang tuan-tuan. Broker datang, buyer tak datang. Buyer datang, broker tak datang. Tiba-tiba yang nak beli 10,000, tiba-tiba jadi 10 je. Buyer dah datang. Sembang. Bro, saya nak beli 5,000 lah. Datang. Tengok-tengok barang apa semua. Bro, saya ambil sampel dulu 10. Oh, tadi kau sembang. Dalam akaun saya, bro, jangan risau. Ada 500,000. Saya boleh bayar 500,000. Dia datang. Bro, tak jadi beli lah. Saya ambil 10 je buat sampel. Sebenarnya memang dia nak beli 10 dengan harga yang murah sebenarnya. Dia tak nak beli pun 5,000, 10,000 tu. Dan hari-hari saya kena game tuan-tuan dengan minggu ni 7 hari ni complete . Hari ni cukup 7 hari saya kena game dengan orang. Dan lebih daripada 15, 16 orang saya kena game. Dengan Cina saya kena game, dengan Melayu aku kena game, dengan India aku kena game. Ini bukan persoalan bangsa lah. Okay. Ini persoalan sikap manusia tu sendirilah. Cukuplah satu Malaysia game saya tuan-tuan. Dan very tough. Kena game. Tadi pun semalam pukul 10, 11.30 baru saya sampai rumah. 2 hari lepas pukul 8.30 saya sampai rumah. Ada hari minggu ni juga tuan-tuan, saya dah jemput staff saya datang ke rumah untuk iftar sekali. Tapi saya terpaksa buka puasa dekat Shah Alam seorang-seorang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook saya buka puasa dalam kereta sambil drive kan. Itu semua realiti tuan-tuan. Itu semua realiti. Dan dunia ni dia tak seindah yang zaman waktu-waktu ni, waktu PKP ni dia tak seindah yang kita sangkakan lah. Tapi yang ada rezeki duduk kat kampung, dapat duit ekstra tu, itu rezeki tuan-tuan lah. Rezeki saya Tuhan nak bagi kekuatan yang lebih lah. Dan bila keadaan ni berlaku tuan-tuan, rugi itu pasti. Dan yang kedua, macam mana kita nak buat recovery. Tuan-tuan, kita manusia tuan-tuan, kita ada hati dan perasaan, kita ada jiwa. Dan saya pun mengalami a bit depression 2-3 hari lepas, adalah depression sikit tuan-tuan. Bayangkan saya duduk kat rumah kan. Saya tak bercakap dengan wife saya, dengan anak saya pun saya tak bercakap. Saya main game sampai pukul 5 pagi. Bayangkan saya balik penat ni, kena game dengan orang. Pukul 10 malam saya boleh main game sampai pukul 5 pagi tuan-tuan. Saya sahur, minum air, masak 3 cawan, lepas tu saya tidur. Saya bangun subuh, saya tidur lagi, lepas tu saya pergi Shah Alam lagi. Repeat the same thing. Cuma 2 hari ni saya dah boleh tersenyum dan saya memetik apa yang GM saya cakap lah, GM Maiwa cakap, Cik Razali, dia orang yang sangat-sangat strong. Kekuatan saya ada pada dia dan juga isteri saya lah. Dia sebut dekat saya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Dia kata, Faiz relax. Semalam dia pergi Shah Alam, dia nak tengok saya. Dia pergi, lepas tu saya balik pukul 10.30 malam dengan dia. Dalam kereta disebut sesungguhnya dia tak adalah cakap sesungguhnya tuan. Dia kata relax tak apa. Tuhan mesti nak bagi something yang sangat besar kepada kita. Nak bagi dekat hang, nak bagi dekat my wow. Sebab tu Tuhan bagi something yang agak besar dan berat juga ujian ni. Nak tengok how strong we are to face apa yang Tuhan nak bagi ni lah. Dan saya dah terima hakikat tu tuan-tuan. Memang kita baru saja mengalami kerugian tercedok 170,000. Bayangkan kita beli barang sampai Malaysia harga almost RM60 dan terpaksa kita jual dengan harga RM40 tuan-tuan. Face mask. Dan ada kat office saya lagi tuan-tuan. Ada lagi sikit untuk saya pakai. Okay. Dan itu dia punya realiti dah lah. Pun begitu. Ini tips lah. Tips kepada usahawan. Kalau kata, dia beza lah. Kalau kata anda merupakan seorang business owner. Kalau macam saya lah. Seminggu ni saya tak masuk office tuan-tuan. Saya tak masuk office. Saya daripada rumah saya dekat Gombak, terus saya pergi ke Shah Alam. Settle Shah Alam, terus saya balik ke Gombak. Yang pertama, tips dia adalah jangan bawa aura negatif masuk ke dalam pasukan kita.
Okay, yang tu pantang larang dia lah. Jangan bawa aura negatif tu masuk ke dalam pasukan kita. Saya tak masuk office sebab saya tahu kalau saya masuk ke dalam office, muka saya masam, saya tak bercakap dengan saya tak cakap dengan staff saya, dan mungkin saya sangat sensitif dan saya boleh marah staff-staff saya, tuan-tuan. Silap bulan aku maki je staff aku kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya elakkan, saya asingkan diri saya dengan staff saya. Hanya ada seorang dua saja yang attach secara personal dengan saya, yang memang kenal saya lama apa semua, staff-staff yang lama lah, staff-staff yang senior, yang boleh kita buat luahan perasaan dan duduk dalam kereta buat luahan perasaan. Saya asingkan mereka, yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam keadaan yang getir macam ni, okay, tak kisahlah anda buat untung yang sikit ke, anda break even ke, anda rugi ke, please be honest dengan kita punya team. Tuan-tuan, saya jumpa dengan team MyWow, okay, saya bagi tahu mereka dekat top management, saya bagi tahu dekat geng-geng manager, saya bagi tahu yang keadaan semasa MyWow. Saya bagi tahu mereka, tuan-tuan, saya cakap saya jumpa semua manager dengan management apa kata, saya bagi tahulah. Saya nak bagi tahu semua, kita baru saja menjana kerugian RM170,000. Sila tepuk tangan. Okay, dan mereka pun betul ke? Apasal rugi kan? Saya pun cerita benda yang honesty. Honesty sebab saya teringat ada satu perkataan daripada apa nama mama orang putih tu, Jefferson ke apa benda. Dia sebut honesty is the first chapter of any book. Okay, kalau kita huraikan benda tu, kejujuran ni adalah kunci dan kepala kepada sebuah chapter, sebuah buku macam tu lah. Jadi saya honest dengan pasukan saya ceritakan real situation apa yang berlaku, dan dalam keadaan getir ni juga tuan-tuan, kita perlu asing dan kita perlu pandai asingkan yang mana kita punya core business, yang mana yang kita buat sebagai extra income. At the first stage, kita jual face mask, kita jual sanitizer ni untuk kita boomkan income kita sebenarnya. Dan di peringkat MyWow pun, face mask dan sanitizer ni bukanlah core business MyWow. Core business kita adalah ajar orang beli barang 1688, Alibaba, Taobao, 1C8, WeChat, benda tu. Dan apa yang buat adalah saya message dekat GM saya, saya punya rusuk kanan saya lah, rusuk kiri saya, isteri saya, rusuk kanan saya, Cik Razali lah, GM MyWow. Saya cakap dekat Cik Razali, tolong handle MyWow, tolong handle pasukan MyWow dekat office. Dan dia take over benda tu tuan-tuan dengan sangat baik, very well. Dia handle core business MyWow. Orang shipping, dia handle masalah orang shipping. Okay, jadi dia handle core business yang memang core business kepada MyWow lah. Dan saya buat benda-benda yang extra dari itu yang kita expect, macam banyak aja, macam nak raya awal, macam boleh hit kaya cepat je kan. Tapi benda tu tak berlaku dan saya settlekan benda yang dah ada damage kat situ. Saya hanya libatkan seorang dua sahaja bersama dengan saya, dan yang core business kita letakkan dekat orang lain, orang kepercayaan kita lah. Dan Cik Razali handle team MyWow dekat office, saya dengan seorang dua lagi handle team face mask dengan sanitizer tu untuk kita settlekan damage yang kita dah buat lah. Itulah cerita dia. Kita dah rancang, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan itulah Tuhan nak bagi dekat kita. Dan saya tahu Tuhan nak menjadikan saya dan juga tim MyWow lebih kuat dan cekal lah. Jadi tuan-tuan kalau mungkin sedang hadapi kerugian 1,000, 2,000 tu, tuan-tuan tak perlu risau tuan-tuan. Tuan-tuan buka Facebook saya, tengok muka saya. Tuan-tuan tengok muka saya, tunjuk dekat muka saya. Relax, aku rugi 1,000, dia rugi 170,000. Relax ya, dia hidup lah. Jadi itulah realiti dia tuan-tuan. Okey, silakan soalan yang seterusnya. Banyak. Dekat Facebook ramai orang yang tinggalkan komen-komen dekat situ. Okay. Kak Zai, Ustaz Abdullah, ini semua kawan-kawan saya yang baik lah, orang-orang yang sentiasa bagi semangat dekat saya. Walaupun, okay, orang-orang yang sentiasa menjadikan, yang memberi inspirasi kepada saya lah. Okay. Bukan 107,000, 170,000. Itu lagi tepat. Puan Anisha, dia baru tulis kat situ 170,000. Silap tu. 170,000 lagi tepat sebenarnya. Okay. 170,000. Semoga terus semangat. Pengalaman yang cukup mahal kan. Minta yang ada dalam ni, minta share perkongsian live saya dengan Tuan Faiz malam ni dekat Facebook masing-masing supaya ia memberi inspirasi kepada ramai orang yang kat luar sana. Okay, powerful mentality, rugi, boleh gelak lagi.
Dia power tak power, bhai. Power tak power, dia the end of the day, dia macam duduk kat rumah kan, lepas sahur tu, lepas subuh, istighfar, selawat apa semua. Ingatlah, semua benda ni daripada Tuhan je sebenarnya. Tuhan yang bagi. Dia boleh bagi dengan cara yang mudah. Ada orang dia buat kerja sikit, dia untung besar. Ada orang dia kerja teruk dapat sikit. Ada orang dia kerja teruk, aku tu, kerja bapak teruk nak mampus, rugi 170,000. Akulah tu orang dia kan. Jadi, ada rezeki yang Tuhan bagi dalam bentuk wang ringgit. Ada rezeki yang Tuhan bagi dalam bentuk pengalaman dan pengajaran. Dan apa yang berlaku sepanjang hikmah apa yang berlaku sepanjang saya minggu ni, hikmah dia adalah yang pertama, saya kenal lebih ramai taekwondo China dekat luar sana. Dan permainan hit and run ni, kalau anda tak cukup bersedia, kalau anda tidak ada masa yang tepat untuk anda masuk dalam game hit and run, anda jangan masuk. Apabila market orang dah start bawa masuk, anda dah terlambat sebenarnya. Sebelum orang bawa masuk, anda cepat. Tapi bila orang dah bawa masuk, anda baru nak bawa masuk, anda dah terlambat sebenarnya. Okey. Yang kedua, saya belajar banyak daripada, sebab ramai yang beli barang daripada saya ni yang tiba-tiba minta harga murah tu 40 ringgit, 41, 42 tu ramai daripada toki-toki China lah. Saya belajar banyak benda daripada mereka lah, walaupun mereka orang yang pushy, tekan gila harga kan, memang Yahudi punya harga lah. Tapi sambil-sambil tu saya sembang dengan dia orang pun banyak wisdom yang mereka ajar lah, macam mana nak uruskan kewangan syarikat, macam mana nak main game hit and run ni, macam mana nak kenal jerung-jerung yang besar. Sebab ramai juga peniaga-peniaga Chinese ke Indian ke yang tercedok pun ramai tuan-tuan. Okay, yang menang pun ramai, yang tercedok pun ramai. Saya jumpa ramai orang lah. Dan banyaklah wisdom yang mereka kongsi yang saya boleh belajar daripada situ lah. Yang insyaAllah kita boleh buat bekalan untuk kita jadi stronger than before. Itulah cerita dia. Okey, ya. Lambat tengok ni. Bagi yang baru masuk, nanti tonton balik daripada mula. Share dulu. Okey, sama-sama kita support. Biasa live orang cerita rugi, cerita untung ratus ribu, 10,000, macam mana buat sejuta lah masa seminggu kan. Tak tuan-tuan. In reality, ada hari kita menang, ada hari kita tak menang. Itulah cerita dia. Semua ni persoalan berbalik kepada rezeki ya. Sebab 3 hari ni, bila dah buat live dengan guest-guest yang lain, semua cakap sales meningkat. Sales meningkat Semua dalam online kan. So hari ni memang rare. Malam ni memang rare. Perkongsian yang sangat menarik lah untuk, ada sebenarnya bukan semua orang boleh dapat buat jualan. Ada yang stop, masih tersangkut lagi, tak boleh nak jual dan sebagainya. So sangat menarik perkongsian kali ni. Okey, ada yang kata kita minta untung di dunia tapi Allah bagi untung di akhirat. Allah, insaf rasa macam nak sambung sembahyang tarawih ya. Boleh habis lah kot. Okey, macam saya difahamkan sebelum ni, macam Tuan Faiz membangunkan satu platform iaitu MyWow. Sebelum ni memang meletup-letupkan MyWow. Orang tak perlu pergi ke China dan terus order melalui MyWow. Betul kan? So selepas ni, yang dah rugilah. Yang selepas ni, apa jangkaan ataupun apa yang Tuan boleh jangkakan dengan adanya platform ni? Adakah ia sangat membantu pemilik bisnes yang ada dekat Malaysia ni untuk terus membeli ataupun dapatkan barang-barang daripada China dengan lebih mudah lagi? Sebab mestinya orang takkan turun ke sana dah kan? Ambil masa lah. Orang akan turun. Saya pun tergerik-gerik kaki saya. Hari-hari aku tengok flight Asia kan. Bila lah dia nak buka balik untuk saya pergi ke China kan. Kawan-kawan saya yang buat trading pun sama jugalah. Semua nak pergi ke China kan. Okay. Menyentuh kepada persoalan tersebut, okey, soalan yang sangat bagus. Apa yang akan berlaku adalah landscape kita kena faham. Saya recap balik apa sebut tadi, Malaysia adalah negara pengimport dan kita sangat rely kepada produk-produk daripada China. Dan harus kita ingat yang dalam apa jua keadaan, manusia akan terus membeli barang. Tapi cara membeli dan di mana mereka membeli tu yang berubah. Kalau sebelum ni mereka boleh pergi ke kedai, orang boleh beli dekat supermarket, orang boleh beli dekat pasar-pasar borong apa semua dekat Malaysia. Tapi sekarang orang masih lagi akan membeli. Cuma orang nak beli dekat mana? Beli dekat platform online. Orang beli dekat mana?
kalau nak beli dekat China, adakah perlu lagi pergi ke China? Orang takut. Benda ni dia akan, mainan persepsi ni dia akan drag masa yang sangat lama, 6 bulan hingga setahun. Dan jangkaan saya benda ni dia akan memberi satu positif impact lah kepada perniagaan-perniagaan online. Cuma yang perlu kita tahu dan kita realize adalah macam mana kita nak innovate kita punya bisnes supaya ia kekal realistik dalam market sekarang. Untuk itu saya ada buat satu akronim. Akronim dia adalah UBAH. 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 Ini based on apa yang saya belajar dan apa yang saya alami sendiri daripada bisnes saya yang rugi 170,000 dengan hardcore bisnes MyWall sekarang. Okay? Yang rugi tadi kita tutup ke tepi, kita cerita bab yang hardcore bisnes MyWall lah. Saya ringkaskan dalam akronim UBAH. Yang pertama adalah macam mana kita nak ubah. U adalah uji kaji pasaran. Uji kaji pasaran. Dan saya sebutkan di sini manusia akan tetap membeli dan terus membeli. Tapi di mana manusia membeli dan bagaimana manusia membeli itu yang berubah. Okey, sekarang orang dah boleh terima kelas-kelas online. Orang dah boleh terima beli ikan secara online, beli sotong secara online. Tadi pun saya ada beli udang galah sekilo secara online. Minggu lepas saya beli telur ikan online. Saya beli sayur online. Okey, segala mak nenek beli apa saya beli semalam. Beli kurma online. Segala benda kita nak beli online sekarang. Kita kena uji kaji pasaran. Dan kepada semua kawan-kawan saya yang buat bisnes ataupun orang yang baru saja nak buat bisnes, relax, chill, uji kaji pasaran dan start transform bisnes anda kepada bisnes online. Letakkan bisnes anda ke dalam pasaran online. Kita harus ingat, even a small company will look big in internet. Apa yang Jack Ma sebut satu masa dulu, even a small company will look big in internet. Macam mana kita nak memposisikan syarikat kita sahaja di dalam pasaran online yang sangat terbuka sekarang. Itu U yang pertama. B adalah bersedia. Bersedia yang macam mana? Bila kita dah mengkaji pasaran dengan baik, bersedia dari sudut platform yang kita nak guna pakai. Inilah masanya tuan-tuan, pergi ke kelas-kelas pemasaran, pergi ke kelas macam mana orang nak set up kelas Zoom, macam mana tools yang diperlukan. Sama juga dengan MyWall. Saya cerita reality MyWall. Since minggu lepas, kita dah buat kelas secara online. Sebelum ni kelas kita semua fizikal. Dan kelas kita 90% adalah very technical. Kelas kita very technical. Orang kena ada laptop, kena bawa laptop, tekan sana, tekan sini, tekan button sana sini kan. Minggu lepas kita buat kelas secara online. Kita buat dekat Webex. Dia kawan kepada Zoom lah. Dan Alhamdulillah, penerimaan dan conversion rate dia sama macam kita buat kelas fizikal. Dan kita jimat sangat banyak benda. Kita jimat dari sudut sewaan dewan, hotel. Kita jimat masa, kita jimat kru, kita jimat apa lagi? Kita jimat kos makan, minum, apa semua kita sangat jimat. Dan in fact, hari ni pun kita baru subscribe Zoom untuk kelas yang besar. Kita bayar RM600 sebulan, lebih kurang $150 untuk sebulan. Lebih kurang RM600 untuk kita terima partisipan yang lebih besar lah. Jadi kita bersedia, kita sedia dari sudut kelengkapan kita untuk kita buat kelas-kelas secara online yang lebih sistematik lah. Okey, itu pergi dekat B. Yang seterusnya adalah A, aplikasi lah. Macam mana kita nak apply apa yang kita dah belajar, tuan-tuan. Cara dia mudah, tuan-tuan. Kita tengok orang yang berjaya buat apa, kita tiru dia, tuan-tuan. Okey, kau jangan tiru iklan orang, kau tukar nombor telefon. Itu tak boleh. Itu tak patuh syariah lah. Tengok macam mana dia buat, ambil idea dan kita apply dekat dalam bisnes kita. Okay, dapat? Yang tu dekat bahagian aplikasi. Dan H adalah henjut, tuan-tuan. UBAH, H tu adalah henjut. Henjut dekat sini, tuan-tuan, saya nak bagi tahu alang-alang buat, tuan-tuan, alang-alang hidup, alang-alang buat bisnes, buat sampai berjaya, tuan-tuan. Kita, kalau kita buat betul-betul by hook, by crook, Tuhan mesti akan bagi dekat kita, tuan-tuan. Sama ada Tuhan bagi hari ni atau Tuhan bagi esok. Kalau Tuhan tak bagi esok, Tuhan bagi tahun depan. Kalau dia tak bagi tahun depan, mungkin dia bagi lagi 5 tahun. Tinggal lagi sekuat mana usaha kita. Kalau kata kita baru usaha sekali, kita fail, kita dah fed up, then anda tak sesuai menjadi usahawan, tuan-tuan. Kalau kita try 2 kali and then kita lost, kita fed up, kita tak sesuai menjadi usahawan. Usahawan, selagi mana kita ada rasa perasaan terus asa, kita tidak akan kalah. Yang menjadi musuh kepada usahawan,
Yang akan menyebabkan kita kalah adalah apabila kita mengalah dan kita putus asa. Itu sahaja benda yang saya pegang, tuan-tuan. Rugi, tak apa, letak dekat tepi. Kita nak meratap ke, nak main biola, biasa orang pakai nak main biola apa semua kan. Tak apa, tuan-tuan, ambil masa. Sebab kita manusia, tuan-tuan, saya pun manusia. Face 170,000 bukan benda yang mudah, tuan-tuan. Saya tidur dekat office, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sahur dekat rumah. Saya tak sahur, tuan-tuan, tidur dekat office. Okay. Saya tidur dekat kerusi dekat office. Ini kerusi kan. Lepas tu saya ada sofa. Satu saya tidur atas sofa, tuan-tuan. Tak balik rumah. Dan benda ni very tough. Melalui hari-hari yang sangat getir. Buka puasa dalam kereta, buka puasa dekat store, minum air sahaja. Itu realiti, tuan-tuan. Dan saya pegang, selagi mana kita tak putus asa, kita ada right untuk berjaya. Tinggal lagi, Tuhan mungkin bagi kita minggu depan. Tuhan mungkin bagi kita bulan depan. Tuhan mungkin bagi kita lagi 5 tahun. Tuan-tuan, terus usaha, never ever give up. Dan saya ada satu impian, tuan-tuan, untuk berjumpa dengan Jack Ma. Tuan-tuan doakan supaya satu hari nanti saya berjumpa dengan Jack Ma. Saya pegang satu kata-kata Jack Ma, tuan-tuan. Dekat office Jack Ma, diceritakan dekat belakang dia. Ini office Taiwan, tuan-tuan. Okey, saya dekat office je, tuan-tuan, relax dekat rumah kan. Dekat office Jack Ma, dekat belakang tu, dia ada satu perkataan, dia tulis Yongpu Fangshi. Yongpu Fangshi tu maksud dia apa? Never ever give up. Yongpu Fangshi. Never ever give up, never ever surrender. Dan saya juga pegang perkataan tersebut dan kita bawa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun dah sebut, tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Dan saya memetik kata Ustaz Fahrul Joy. Saya suka kepada kata-kata hikmah dia. Apabila didatangkan ujian kepada kamu, usah diminta kepada Tuhan agar dikecilkan, jangan minta kepada Tuhan dikecilkan ombak yang datang. Tapi minta kepada Tuhan dibesarkan kapal yang sedang kita duduki. InsyaAllah, ombak yang besar akan menjadi kecil apabila kapal kita besar. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bila kita terima ujian daripada Tuhan, jangan minta dikecilkan ujian tersebut. Tapi minta apa? Minta dibesarkan hati dan jiwa kita supaya ujian tadi kelihatan sangat kecil untuk kita hadapi. Tuhan buka hati kita besar, jiwa kita besar, ujian tadi akan menjadi sangat kecil. Okay, pandai gila aku cakap. Padahal dah buat rugi lah. Itu lah cerita dia. Okay, right. Dan sikit je lah. Dan sebenarnya bila berlaku COVID ni, antara hikmah lain adalah kita tak perlu salahkan siapa-siapa, tak perlu salahkan kerajaan, tak perlu salahkan orang yang duduk dekat rumah, yang terima gaji penuh kan. Sebenarnya dia bagus tau. Bagi saya, satu sudut yang bagus, bila kerajaan bagi duit, orang yang duduk dekat rumah, yang tak perlu keluar pergi bekerja, dia ada extra income. Bila dia ada extra income, dia akan spend dekat kita. Kita SME. Kita jual barang dekat orang yang memang ada duit. Jadi tak perlu kita jealous ke, tak perlu kita iri hati ke. Kita minta doa dekat Tuhan, ya Allah, bagilah kerajaan kita lebih bermurah hati. Bagi duit lagi kat orang. Bagi duit lagi kat kita, bagi duit kat orang. Lagi banyak dia dapat duit, dia akan spend, tuan-tuan. Dia spend kat siapa? Kita lah. Dialah yang nak beli produk kambing perap kita. Dialah yang nak beli barang dekat China 1688. Dialah yang nak pakai shipping kita. Minta dekat Tuhan. Sebab dalam ekonomi, kita saling berpaut kepada satu sama lain. Okay? Jadi kita kena ingat lah. Mereka yang makan gaji, tak perlu kita jealous, cikgu. Tak perlu. Saya tengok dekat Facebook, ramai orang yang sedapnya kata kat orang sana, kata kat orang ni. Tak perlu pun sebenarnya. Kita ada masa, kita orang berniaga, ada masa kita dapat 50,000 sebulan, ada kita masa kita dapat 100,000 sebulan, kita boleh makan menatai, orang lain tak boleh makan. Betul tak? Kita boleh pergi China setiap bulan kan, naik business class ke first class ke, orang lain simpan duit pun naik ekonomi kelas. Jadi tak perlulah kita jealous. Okay? Tuhan ada masa Tuhan bagi kita lebih. Sekarang ni Tuhan nak kita kerja lebih lah. Itu lah cerita dia. Okay? Pukul 11 malam pun ada kat office lagi, tuan-tuan. Okay, jangan risau, balik lagi baru buat tarawih. Dan COVID ni sebenarnya antara yang saya nampak dia adalah dia menjadi satu reset button lah, reset button kepada semua orang. Dan orang yang kaya hari ni belum tentu mereka akan jadi kaya pada esok hari, tuan-tuan. Dan dia menjadi satu ruang kepada orang yang baru nak naik. Kalau dia ada ilmu yang betul, teknologi yang betul, maklumat yang betul, cara yang betul, mereka boleh genjot dan menjadi somebody yang
lebih powerful dan successful. Itulah cerita dia. Dan saya petik kata-kata guru saya, Tuan Abdul Basit. Jika kamu tidak mahu berubah, kamu mungkin akan diubah. Itu kata-kata guru saya lah. Kalau kita tak nak berubah, bisnes kita masih kekal pada tahap yang sama, kita mungkin akan diubah. Boleh ubah siapa? Mungkin sebab orang tak nak beli barang kita dan teknologi akan mengubah segala-galanya, tuan-tuan. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Terima kasih. Okay. Tuan, macam sekarang ni kan kalau barang sampai daripada China apa semua, sekarang masih beroperasi kan? Okay. Kan? So sampai sini kena karantin dulu dalam karantin apa semua dalam store apa semua ke macam mana? Oh, okey. Ini pendapat-pendapat yang mazhab yang kalau ikut hadis tu dia hadis yang maudhu'. Hadis-hadis yang palsu. Pendapat-pendapat yang palsu. Okey. Tuan-tuan kena ingat barang COVID tu, virus tu dia tak boleh hidup atas parcel tu lama, tuan-tuan. Kalau ship by sea barang tu 3 minggu hingga 4 minggu baru sampai. Kalau ship by air 7 ke 10 hari bila dah sampai sini COVID tu pun dah mati, okey. Jadi tak perlu sampai barang tu kena nak kena jemur tengah panas ke, tak perlu. Tapi kalau nak buat extra protection tu terpulang pada masing-masing lah. Cuma saya nak bagi tahu in reality benda tu tak perlu pun, okey. Dan SOP dekat warehouse pun minggu lepas pun ada 2 kali saya pergi ke warehouse dekat Malaysia. Saya tengok mereka semua staff wajib pakai mask, lepas tu ada sanitizer dan bila barang-barang tu sampai mereka akan sanitize. Tak adalah dia sanitize, dia spray satu-satu, tak. Apa yang dia buat adalah dia ada semburan yang sanitizer yang macam orang buat fogging tu, disembur semua sekali, lebih kurang macam tu. Jadi barang yang anda terima tu anda tak perlu risau lah. Dan in reality tuan-tuan dekat China sekarang keadaan dia semakin pulih dan mereka pun mencatatkan jumlah pesakit COVID setiap hari tu kurang daripada 10, hanya 1 digit sahaja. Berbanding dengan Malaysia masih lagi mencatatkan 2 digit. Dan nak bagi tahu yang di China keadaan dah kembali normal. Dan mereka ada SOP yang ketat lah. Kena pakai mask, kena pakai sanitizer macam tu lah. Itulah cerita dia. Macam MyWow dia uruskan logistik kan? Lebih pada apa semua. So ada tak penambahan kos bila mana pemilik bisnes yang ada dekat Malaysia ni nak menggunakan logistik yang ada tu, ada kos-kos tambahan ke ataupun macam normal je, biasa je? Okay. Benda ni dia berbalik kepada ekonomi punya basic, supply and demand. Dalam keadaan COVID macam ni, flight, kargo kurang dan kapal-kapal shipping pun kurang dan ditambah pula restriction daripada custom China, immigration China, okay? Daripada custom, bukan immigration urus orang keluar masuk. Daripada custom China tu sendiri ada very strict restriction, kurang flight, kurang kapal menyebabkan harga shipping sedikit naik. Okay? Tapi jangan risau, benda ni dia bersifat sementara sahaja. InsyaAllah saya expect dalam 1 bulan lagi, apabila semua kembali normal, kapal terbang semakin banyak, shipping by sea kembali normal dan harga shipping akan mengalami penurunan dan back to normal lah. Okay? Itulah cerita dia. Okay, so saya tak nak ambil masa banyak sangat untuk malam ni. Tuan pun ada banyak kerja nak kena buat, masih stay dekat office apa semua. Last, ucapan last, saya nak Tuan punya kata-kata harapan Tuan berkenaan dengan bisnes borong Cina selepas ni bagaimana? Maksud saya dari segi gerak kerja selepas COVID. Adakah Tuan ada perancangan yang terbaru ke yang sesuai lah untuk selepas COVID ni, apa nak kita buat lah untuk borong China? Okay, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Oh, dia sejak rugi ni banyak ayat Quran dia petik . Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ansa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita benci kepada satu perkara padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kita suka kepada satu perkara tetapi ia buruk bagi kamu. First, kita kena ingat sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kerja kita adalah terus kerja dengan keras. Okay? Seolah-olah kita akan hidup lagi 100 tahun, 1000 tahun. Okay? Dan kita kena kerja keras dan sunnatullah dia, ada pepatah Arab sebut manjada wajada, siapa usaha dia akan dapat.
Yang kedua adalah never ever give up. Yang ketiga, sentiasa inovasikan bisnes kita, sesuaikan dengan pattern orang membeli. Manusia akan terus membeli, di mana manusia membeli dan bagaimana cara manusia membeli itu yang berubah, dan kita perlu berubah supaya kita tidak diubah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah honesty is the key. Macam mana kita nak kekalkan tim kita, sentiasa honest dengan tim kita. Saya teringat lagi apa yang Tuan Basit sebut dalam entry beliau dalam Facebook dia. Nak selamatkan kapal ke, nahkoda ke nak selamatkan Kelasi, dan beliau memilih untuk selamatkan kapal supaya lebih ramai orang dapat diselamatkan daripada kapal kita karam. Dan tuan-tuan, dalam keadaan yang getir begini, kita harus bersatu padu sebenarnya. Peniaga-peniaga kecil harus bersatu padu dan be transparent. Okey, lebih baik kita makan seorang sedikit dari pinggan yang banyak daripada kita makan banyak daripada pinggan yang sedikit. Kata guru saya, Tuan Kidin Haji Ahmad. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita masuk ke satu lagi era yang dinamakan sebagai sharing ekonomi. Sharing ekonomi ni maksudnya apa? Kita kena berpakat dengan ramai orang. Okey? Pakat dengan ramai orang, kena pandai bekerjasama dengan ramai orang. Pandai bekerja itu bagus, pandai bekerjasama itu lagi bagus. Okey? Pandai bekerja itu bagus, pandai bekerjasama itu jauh lagi bagus. Dan kita kena pandai bekerjasama tuan-tuan. Dunia hari ni kena pandai JV dengan orang. Be transparent. Kalau kata dia nak banyak tu, kita bagi tahu dia dapat banyak tu. Kalau kita nak banyak ni, kita akan dapat banyak ni. Be transparent. Lebih baik kita makan sikit daripada pinggan yang banyak, daripada kita makan banyak daripada pinggan yang sedikit tuan-tuan. Be transparent dengan kawan-kawan kita yang kita JV, yang kita partner. Dan insyaAllah kalau kata kita berpaut, kita bersatu hati, SME, kawan-kawan saya yang meniaga-meniaga kecil ni, insyaAllah kita akan stronger together. You will never walk alone. Liverpool. Itu saja daripada saya. Okay. Okay. Terima kasih banyak-banyak Tuan Faiz untuk perkongsian malam ni. Saya pun sangat-sangat terinspirasi dengan story malam ni, dengan kerugian yang ada, dengan apa nak buat selepas ni. Sangat menarik. Menarik bagi kami lah yang dengar kan. Korang menarik dengar. Aku yang suffered bye. Rugi kat aku kan korang. Okay. Okay. So, sama-sama lah kita, saya dan juga semua orang mendoakan Tuan semoga terus Maiwa terus maju dan bangunlah, okay. Bangunlah Maiwa untuk Malaysia. Yes. Dan satu ya, saya baca satu laporan akhbar menunjukkan kenapa kita kena stronger together. Kenapa kita SME ni kena berpaut di antara satu sama lain. Kenapa kena ada sharing ekonomi adalah sebab kita harus ingat dekat Malaysia, kalau kata 1% SME down ataupun collapse, kita harus ingat 64,000 orang akan hilang kerja. 1% SME collapse dekat Malaysia, 64,000 orang akan hilang kerja. Maksudnya apa? Kalau orang-orang, yelah saya boleh kata saya SME lah kan. Adila pun SME. Kalau orang-orang macam kita down, kita collapse, kawan-kawan kita pun collapse kan. Semua tak berpaut di antara satu lain. Kita harus ingat 64,000 orang lain, tim yang berada di bawah kita juga akan terkesan. Kalau 2% dah ada lebih 120,000 yang akan terkesan. Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang lain yang dapat duit ekstra tu, belilah barang-barang kita orang. Okay, teruskan berbelanja, aktifkan kembali ekonomi kita. Dan saya minta lah secara jujurnya, tadi kita gelak-gelak. Jadi saya minta tuan-tuan yang baik, yang budiman, kawan-kawan saya yang baik dekat sini, Dila sendiri, doakanlah doa dekat saya. Tuhan bagi kekuatan hati dekat saya, kekuatan hati dekat tim MyWow, kekuatan hati. Minta Tuhan permudahkanlah apa yang sedang kita lalui. To be honest, dia benda yang sangat sukar, tapi yalah, insyaAllah Tuhan yang bagi, Tuhan yang boleh ambil balik lah. Tuhan yang dia bagi kesusahan tu dan dia pun boleh angkat balik lah apa yang sedang kita lalui. Minta yalah dipermudahkan semua benda lah. InsyaAllah tuan-tuan, saya perlukan semangat daripada tuan-tuan. Tuan-tuan lah yang menjadi sumber inspirasi saya, yang menjadikan saya kuat, pasukan MyWow kuat, okay, Adila kuat apa semua. Kata-kata tuan-tuan lah. Mungkin semua orang boleh bagi satu kata-kata semangat ke, boleh komen sikit ke, bagi kata-kata semangat ke. Sekejap lagi saya boleh baca kan, dan saya akan insyaAllah bangkit dengan berjayanya tuan-tuan.
Sedih tu. Eh. So apapun, all the best pada Tuan, pada salam saya pada Puan Wani, pada InsyaAllah, seluruh insyaAllah. wow. Okay, all the best. Anak saya pun ada kat office lagi dengan wife saya. Itulah. Ya. Okay. Semoga baik-baik sajalah lepas ni, insyaAllah. Kami InsyaAllah. semua mendoakan Tuan. Okay. Okay, Amin. terima kasih untuk slot malam ni. Jumpa lagi lah. Mungkin ada slot-slot yang lain lagi. InsyaAllah. Jangan serik lah atas jemputan daripada kami. Okay. Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Saya insyaAllah lah cuba cerita benda yang realiti lah kan. Cerita dia. Okay, Tuan. Terima kasih banyak. Terima kasih Adila dan terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.